tentera Israel yang terbunuh sekurang-kurangnya 7,000 orang. 25,000 tentera Israel yang cacar kekal, tak boleh berperang lagi, yang hilang kaki, hilang tangan. 150 bilion telah hangus dalam peperangan. Amerika telah dikondem oleh rakyat mereka sendiri. Di dalam parlimen, dalam kongres Amerika, rakyat mereka, ahli kongres sendiri mengatakan bahawa uang rakyat Amerika harus digunakan pembangunan untuk rakyat, tetapi habis digunakan oleh Israel. Rakyat Amerika tinggal dalam keadaan ekonomi yang sangat tertekan. US dollar jatuh menjunam, emas naik, simbol kejahatan US dollar. Dan ini yang menyebabkan ditekan daripada dalam dan luar. Dan kata Kongres, kenapa kita harus menjadi hamba kepada Israel? Sedangkan Israel tak dapat capai satu pun matlamat yang mereka telah ada selama ini. Bahkan mereka kalah memalukan di Gaza. Maka itu sebab perdamaian. Mereka tidak dapat menghapuskan Hamas yang hanya 30,000 tentera. Mereka fail. Mereka untuk membebaskan tawanan dengan tentera, mereka gagal. Mereka ingin mengeluarkan seluruh penduduk Gaza dan mengambil Gaza sebagai wilayah Israel. Gagal. Dan mereka ingin mengambil West Bank, iaitu sepadan yang di bawah Palestine Authority, di bawah Muabbas, juga gagal. Jadi apa yang kamu dapat daripada kehabisan uang Amerika, uang rakyat Amerika? Rakyat Amerika bangkit menentang kerja mereka. Dan mereka mengatakan Amerika yang menjadi hamba pada Israel, bukan Israel hamba pada Amerika. Amerika hamba pada Israel yang tersebar di Amerika sekarang menyebabkan terang hampir teruntuk jatuh. Ini artikel ditulis, disiarkan dalam channel 13 mereka. Israel mengatakan bahawa Israel telah kalah. Yang sebenarnya Hamas, pahit tak pahit, kita mesti hakikat terima Hamas yang hanya ada 30,000 tentera menentang Israel yang dibantu oleh Amerika, dibantu oleh NATO, dibantu oleh Kesatuan Eropah, dibantu oleh India, dibantu oleh Kanada, dibantu oleh separuh dunia. Kalah di tangan hanyalah sebuah daerah di Palestin bernama Gaza yang luasnya adalah 400 km persegi seluas Kelang. Itulah yang disebut oleh panjang. Saya tak bawa semua artikel, saya buat tajuk. Dan mereka isytiharkan bahawa Hamas keep out the winner of all this. Dan mengikut akhbar Israel kerana mereka sangat marah pada kerja mereka. Sebab tawanan tak dapat dibebaskan. Tel Aviv hancur, Beersheba hancur, Haifa hancur sebab peperangan dengan Hamas tidak begitu hancur, tetapi bila peperangan dengan Iran, maka 3 buah kota besar mereka hancur lebur. Rakyat mereka bangkit dan menyatakan kita kalah sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan Imam yang saya hormati, seluruh jemaah kuasa surau, muslim-muslim yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Izinkanlah saya pada malam ini kita melihat sekali lagi peristiwa yang sedang berlaku sekarang, khususnya di Gaza, untuk kita mengiktibar umat Islam secara luas. Tajuk malam ini ialah Gaza 20 pelan perdamaian, dan marilah kita mulakan dengan ayat surah Al-Anfal. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tabanallah innahu was-sami'ul alim. Surah Al-Azim. Dan sekiranya mereka cenderung untuk berdamai, maka cenderunglah, terimalah perdamaian tersebut. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat tujuh kepada Rasulullah dalam peperangan yang lalu ada baginda. Dan sekiranya orang kafir, musuh, cenderung untuk berdamai, sambutlah perdamaian. Selebihnya serah pada Allah. Sama ada mereka ikhlas atau tidak, maka kita serah pada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Sekarang telah sampai 2 tahun lebih. Daripada 7 Oktober 2023 sampailah 7 Oktober lepas, bulan Oktober lepas, tahun lepas, yang lepas, genap 2 tahun peperangan Gaza. Bahkan 2 tahun ini bukanlah 2 tahun sebenarnya, bermula 2 tahun 1948 lagi. Dan dia sudah mencapai 77 tahun. Khusus untuk 2 tahun yang terakhir ini, inilah statistik yang telah dicatatkan oleh Gaza. 67,000 umat Islam yang terkorban syahadat. Kanak-kanak 20,000, wanita juga 10,000, lain-lain, dan yang luka parah 169,000 dan lain-lain. Itulah nasib Islam
pendeta Islam dan katastrofi yang berlaku di Gaza. 2 tahun seolah-olah meniti di atas mata pedang yang sangat sengit. Itulah dapat kita gambarkan masyarakat Islam di Gaza. Dunia hanya bersimpati, negara Arab kelihatannya membiarkan saudara mereka berpindah randah dan disekat segala keperluan asas. Akhirnya, apabila 2 tahun telah berlalu, maka negara besar Amerika mencadangkan perdamaian. Kita sambut. Perdamaian 9 Oktober, 2 hari, 2 tahun. 2 tahun, 2 hari, maka ditawarkan perdamaian. Kita pada mulanya Hamas menolak. Sebab Hamas dalam posisi yang lebih kuat daripada Israel. Jadi gambarkan dalam berita dunia, segala-galanya telah berakhir. Hamas telah kalah. Itulah yang digambarkan. Tetapi perdamaian maksudnya ada sesuatu tidak kenal di pihak mereka. Sekiranya mereka menang, tidak mungkin ada perdamaian. Dan Gaza hancur, tetapi tentera masih berjuang. Jumlah tentera yang berjuang tidak pernah kurang. 30,000 yang disebut oleh mereka ketika awal peperangan dan sekarang masih 30,000. Ramai yang syahadat, tetapi diganti segera oleh kumpulan yang sedang menanti untuk berjuang bersama dengan pasukan Gaza. Trump sebagai pemimpin besar Amerika, Presiden Amerika, menggariskan 21 syarat, 21 plan perdamaian yang berasulah. Dan ini tak dibincangkan bersama Gaza, tetapi dibincang bersama dengan, walaupun dibincang di kalangan umat Islam juga, negara Arab, tetapi bukan berpihak kepada Gaza. Dan di antara syarat-syarat yang timpang ini, bagaimana kita tahu? Pertamanya nampaknya pertukaian tawanan. Ini nampaknya seimbang. Kemudian yang kedua terlalu menekan Hamas. Hamas harus dilucurkan daripada senjata. Tentu tidak akan terima oleh Hamas. Kemudian Gaza akan diserahkan kepada pasukan antarabangsa. Tak ada. Serbia. Ada. Selain daripada itu, yang paling penting ialah transition ini diberi selama 5 tahun untuk pembangunan kembali Gaza dan diberikan khusus yang mengetuanya adalah Tony Blair, iaitu perdana yang besar yang telah menghancurkan Iraq satu masa dulu. Dan lain-lain syarat yang panjang, mungkin saya tidak sebut satu persatu. Antaranya lah penarikan tentera daripada Gaza dan lain-lain. Mereka berjanji dalam perdamaian ini tentera Israel akan mundur dan meninggalkan Gaza dalam 3 tahap. Tahap pertama meninggalkan pantai, kemudian berkumpul di kawasan kuning, kemudian kawasan merah, dan bilakah mereka akan keluar semuanya tidak begitu jelas. Tetapi dalam syarat itu disebut bahawa mereka akan keluar akhirnya. Pada mulanya syarat ini ditolak mentah-mentah oleh Hamas. Kalau itulah yang mereka inginkan dan kami tidak bawa untuk berunding, maka Raddan al-Muqtarah Trump. Maka Hamas kami tolak. Al-Hukum lillah. Hukum ialah untuk Allah. Wal bandagiyah bainana wa bainakum. Dan perang antara kami dan kamu. Itu jawapan pertama. Jawapan yang apabila melihat syarat yang tempat. Tetapi Trump memberikan jaminan bahawa kami tidak akan menghalau lagi penduduk Gaza keluar dari Gaza. Negara-negara Arab juga telah menghubungi Hamas dan memberikan pandangan mereka. Ini peluang yang terakhir barangkali untuk berdamai. Dan terimalah berdasarkan ayat pada tadi. Wajadna bil salmi fajnahlah fatawakal Allah. Selebihnya bertawakal kepada Allah. Boleh Hamas memberikan cadangan balik.
cadangan balik ialah semua tawanan Hamas di pihak Israel dibebaskan. Dan tawanan Israel di pihak Hamas juga akan dibebaskan. Pentadbiran Gaza harus diberikan kepada orang Arab, bukan pada luar antarabangsa. Kemudian harus diberikan jaminan dan bantuan oleh negara yang tertentu dan khususnya dicadangkan Turki dan negara-negara Islam yang terlibat. Ini di antara yang Hamas setuju. Tetapi lucutan senjata tidak. Kami tidak akan terima. Dan tidak ada komitmen untuk kami keluar daripada Gaza. Kami akan kekal di Gaza. Sekiranya itulah yang boleh diterima oleh Trump, maka kami sahut perdamaian. Apakah ini diterima oleh Trump? Dan demi untuk perdamaian, Israel telah kehabisan senjata. Ekonomi Amerika telah merudum. Negara besar China dan Rusia sudah berada di sempadan Amerika. Peperangan yang dicetuskan Amerika yang berada di Venezuela, di Ukraine, telah menghambat ekonomi Amerika. Amerika tidak menanggung lagi. Ekonomi yang sangat merudum. Dan akhirnya kata Trump kita terima. Terima, Alhamdulillah. Tetapi kita tahu mereka akan belot. Israel mesti meninggalkan berhenti untuk bom Gaza. Itu jaminan Trump. Kalau itu dapat beri jaminan, kami akan terima. Ini kata Hamas. Dan pastikan bahawa tidak ada lagi serangan bom daripada Israel ke atas Gaza. Gaza harus bebas daripada senjata. Kami patut 5 tahun dan kami harap perdamaian ini perdamaian yang kekal. Tidak ada lagi perangan pasif. Ini diumumkan oleh jurucakap Hamas, yaitu pemimpin besar mereka, Khalil Haya, yang mengatakan bahawa apa yang diberikan oleh Amerika dan disetujui oleh pengantaran mereka antaranya lah Qatar, Turki dan Mesir. Maka diharapkan ini perdamaian yang permanen, perdamaian yang kekal, tidak ada peperangan seperti ini. Ini diumumkan persetujuan di atas meja undangan. Dan dikatakan bahawa akan dijamin pusat ini Israel akan keluar daripada Rafah. Itu yang dijanjikan. Tentera Israel akan keluar, tetapi yang diperdetailkan ialah tahap pertama, tahap kedua, ketiga, tetapi disetujui bahawa akhirnya tentera Israel akan keluar seluruhnya pada Gaza. Gaza akan diserahkan pada pihak tertentu untuk menguruskan pembangunan kembali, dan ini harus dijamin oleh negara tertentu dan dijamin antaranya oleh Turki, Qatar dan Mesir. Ini adalah statement yang dikeluarkan oleh Hamas dan juga oleh kumpulan yang sama berjuang. Dikatakan naqaddaru al-juhud Mesir wa Qatar wa Turki. Dan di atas usaha yang dilakukan oleh Mesir, Qatar dan Turki, Washington memberi jaminan bahawa kami masing-masing patuh kepada syarat perjanjian tersebut. Dan Musammed al-Harak al-Almi at-Tadamuni masya'abina jufad al-ibadah wal-muharafah al-jara'im al-khilal. Dan ini mengelak daripada jenayah genosid yang terus dilakukan oleh musuh kami. Dan syaratnya lah nasta'inu listifadah min masyarakat al-Arabiyah wa daulah fi adatil a'mar wazah. Dan yang ketiga lah bersedia untuk menerima bantuan Arab dan juga antarabangsa demi untuk memerintah ataupun untuk membangun kembali Gaza. Itu dipersetujui dan dikeluarkan statement oleh Hamas dan kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam perjuangan di Gaza. Allahu Akbar. Umat Islam mendengar berita ini sangat gembira. Mereka 2 tahun telah dinafikan segala-galanya. Darah air mata yang mengalir selama ini, malam ini berakhir. Mudah-mudahan berakhir. Mereka menangis kegembiraan. 9 Oktober, peristiwa ini diterima dengan titisan air mata.
dan bersujud. Seluruh penduduk yang terlibat apabila mendengar saja berita ini 9-10 hari 9 dan bersyukur, bertasbih, bertahmid dan beristighfar sebenarnya surah An-Nas yang Allah turunkan untuk kejayaan bagi Rasulullah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila datang pertolongan dan kemenangan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia bertujuan masuk ke Islam. Dalam kata Allah. Dan apabila kemenangan telah diterima, fasabbih, adalah kamu tasbih bihamdi rabbik, dengan segala pujian Tuhanmu. Wastaghfir, dan istighfar. Innahu kana tawwaba, dan sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Umat Islam mengajar kejayaan, kemenangan disambut dengan tasbih, tahmid dan istighfar, bukan bersorak, bukan melakukan, tetapi mulakan dengan sujud. Inilah dilakukan oleh penduduk Gaza. Mereka bersujud dan ingin kembali. Mereka dihalau keluar selama ini. Dan mereka dinafikan hak di tempat peralihan sendiri. Di tempat peralihan pun mereka dihalau di peralihan dan mereka tidak ada tempat untuk pergi lagi. Sebahagian mereka telah keluar dan entah ke mana pergi. Tetapi berita ini sangat mengembirakan dan kami kembali. Sebelum ini mereka dalam perjalanan untuk keluar dari Gaza. Tiba-tiba berita yang gembira ini, mereka kembali. Dan kamilah Tuhan punya. Hakikatnya Palestin ialah bumi kami. Kami Tuhan punya. Yang lain berceroboh. Dan tengoklah nama-nama yang ada di Palestin sekarang. Yang asalnya nama Arab. Nama Arab Khalid. Dan every kita asalnya apa namanya. Kemudian Beersheba itu namanya lah Be'erut Sya'b. 7 telaga. Hebron Al-Khalil nama asalnya. Dan Lot ialah Led. Al-Led. Al-Lud yang tempat Dajjal Nabi Isa akan muncul. Inilah tempat yang bersejarah, bumi para anbiya yang harus kekal di tangan pemilik asal, yaitu bangsa Palestin sekarang. Bani Israel hanya datang kemudian. Benar, ketika Nabi Daud AS, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah anugerahkan bumi ini di bawah pemerintahan para anbiya Bani Israel. Tetapi Tuhan punya asal ialah Kanaan. Dan Allah memberikan janji kepada mereka selagi mereka patuh kepada perjanjian dengan para anbiya. Tetapi mereka belok dengan para anbiya mereka, termasuk dengan Nabi Musa AS dengan para anbiya mereka, bahkan mereka membunuh para anbiya mereka. Janji ialah apabila mereka patuh pada Allah, Allah patuh dan Allah memberikan jaminan apa yang Allah telah janji pada para anbiya mereka. Takbir ini bukan saja di Gaza tetapi di seluruh negara Islam. Di Jordan, walaupun Jordan ada normalisasi dengan Israel, tetapi rakyat mereka keluar bertakbir. Mereka sama-sama bersyukur. Di Yaman, di Mesir, di seluruh, di Saudi, mereka sama-sama gembira. Kita Indonesia juga demikian. 500,000, setengah juta yang dihalau kembali semula ke Gaza. Mereka kembali semula, mereka U-turn, mereka dihalau keluar dan mereka U-turn kembali ke tempat asal mereka. Pemandangan sangat syahdu. Mereka kembali dengan curahan air mata dan Israel keluar daripada pantai. Mereka perjanjiannya mereka keluar seluruhnya, tetapi kali ini ikut Trump, kami akan keluar pasar pertama, yaitu kawasan yang ditandakan dengan kawasan kuning tadi. Waktu kawasan pantai kami keluar dan kami masih bersama dengan Gaza, kami masih menguasai 58% Gaza. Kami tak keluar semua. Ini tanda-tanda bahawa perjanjian ini tidak akan kekal. Kami akan kekal 58% daripada Gaza, kami akan kuasai. Kami hanya keluar daripada kawasan di sebelah pantai. Dan kami menguasai keseluruhan kepungan di Gaza. Dan mengikut mereka, ada 3 pasal sehingga mereka keluar semuanya. Apakah boleh dijamin? Siapakah yang menjamin? Turki, Qatar dan Mesir akan jamin peristiwa ini akan dilakukan sepenuhnya. Dan Hamas kekal di Gaza. Selepas IDF keluar, maka Hamas ambil tempat. Ini sangat tidak digemari oleh Amerika, tidak digemari oleh sekutu mereka.
Lebih lagi Israel. Tujuan mereka berdamai ialah untuk menghalau keluar Hamas, dilucutkan senjata dan Hamas dipecat daripada kelipat daripada Gaza. Tetapi Hamas keluar 7,000 tentera. Yang mereka sangka Hamas sudah tidak ada tentera. 7,000 keluar. Ini bukan untuk peperangan, hanya untuk mengawal keadaan. 7,000 dengan pakaian siaga. Kau lihat bagaimanakah mereka keluar berbaris. Hebat total. 7,000 keluar dari mana-mana. Dan ini bukan untuk peperangan. Ini untuk perdamaian. Yang Israel sangka sudah tidak ada lagi tentera Hamas. Dan perisikan Israel juga mengatakan bahawa Hamas tak pernah berperangan. Media Barat menggambarkan Hamas sudah habis. Yang habis ialah bangunan rakyat awam, sedangkan Hamas masih intak. Dan di sinilah kita lihat Hamas mengisytiharkan kemenangan. Hamas keluar dan mengisytiharkan kemenangan. Dan iza ja'a nasrullahi wal fath ialah kemenangan. Dan gencatan senjata itu maksudnya kemenangan. Sebab Israel, Amerika tidak akan gencatan senjata sekiranya mereka menang. Sekiranya mereka menang, tidak akan ada gencatan senjata sebab matlamat mereka untuk mengambil Gaza sepenuhnya. Bukan Gaza, Palestin. Bukan saja Palestin, seluruh kawasan di antara Sungai Nil dan Furat, mereka mengatakan bom mereka. Dan sekarang mereka berdamai di Gaza, maksudnya ada something wrong somewhere. Mereka tidak boleh pergi lagi. Mereka tidak berjuang lagi. Tentera mereka telah U-turn kembali. Tentera mereka membunuh diri. Tentera mereka sakit jiwa. Itu sebab mereka terpaksa lakukan perdamaian. Israel menunjukkan mereka masih kuat. Tetapi Amerika memainkan peranan perdamaian seolah-olah Israel tidak ingin berdamai, tetapi Amerika yang ingin berdamai. Sebenarnya mereka satu suara. Mereka satu suara saja. Dan Assalamualaikum bima sabattum panimah qadar. Maka segera pejuang-pejuang Hamas menaikkan bendera Palestin di tempat-tempat bangunan yang masih ada. Bangunan kebanyakan runtuh. Tempat-tempat yang masih ada bangunan, mereka naikkan bendera Palestin. Awas, jangan berbalik bendera ini. Ini adalah maruah. Jalur hitam mesti di atas. Sebab ada yang membawa dengan bendera Palestin dengan jalur hijau di atas. Ini tidak boleh. Ini sangat sensitif. Bendera jangan dipermainkan. Dipesan bahawa jangan sekali-kali letakkan hijau di bawah sebab ada maksud. Bendera jangan dipermainkan. Dan oleh sebab itu mereka merayakan gencatan senjata. Tetapi jangan lupa Gaza harus bersedia segala kemungkinan. Selebihnya untuk bertawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Sebab musuh memang sejarah mereka tak dapat dipercayai. Inilah hari Jumaat pertama selepas gencatan senjata. Buat barangkali umat Islam solat tanpa ada rasa khawatir atau ketakutan bom akan tiba di atas kepala. Mereka solat di celah-celah bangunan tengah syahadat. Dan mereka solat dengan khusyuk pertama kali dalam 2 tahun. Mereka merasakan aman. Sebelum ini, sama ada mereka dalam bangunan, di bawah bangunan, di mana saja, peluang untuk mendapat bom sama saja. Di luar bangunan atau dalam bangunan, peluang untuk mati sama, untuk syahid sama. Hari ini mereka berlapang dada. Menerima dengan penuh kesyukuran. Bahkan di Jerusalem, di Al-Quds, di Masjid Al-Aqsa, umat Islam keluar puluhan ribu. Berita mengatakan puluhan ribu keluar dengan perasaan tenang. Sebab ceasefire di Jami' al-Amerika. Umat Islam percaya dan kita tawakal. Tetapi Israel sangat geram melihat tentera yang ramai keluar. Tentera Israel keluar dan diganti oleh tentera Hamas yang lengkap berpakaian, senjata. Dan lebih menyedihkan, lebih pelik untuk Israel terima senjata yang dipegang oleh Hamas ialah senjata Israel. Maksudnya senjata ini dirampas daripada tentera Israel. Dan dia sangat geram melihat umat Islam kembali semula. Yang dihalau, dibom selama ini. 2 tahun dibom.
supaya hancur segala-galanya. Tidak ada seorang pun di Gaza. Tiba-tiba 500,000 keluar hari pertama, kedua dan ketiga. Hari ini sudah hari sebab hampir seminggu. Dalam konteks ini, umat Islam temui jenazah. Hari pertama mereka balik ke kampung mereka, ditemui jenazah 155 jenazah. Ini apabila mereka kembali semula ke bangunan-bangunan yang telah runtuh, di bawah runtuhan itu masih banyak lagi yang tertimbus, yang tidak termasuk dalam statistik yang kita sebut awal tadi. Hari pertama mereka temui 155 jenazah yang berada di bawah bangunan, dan mereka gambar yang cukup syahdu, mereka menggalikan pasir, mengeluarkan mayat satu demi satu. Dan yang ditemui ini tidak termasuk dalam statistik yang resmi. Sebagaimana yang dijamin oleh Amerika, benar 600 truk telah masuk. Dijadikan setiap hari 600 truk makanan masuk. Dan apakah benar-benar 600 truk ini membawa makanan dan sampai organisasi, itu masih belum dapat kita pastikan. Dan Mesir, negara yang paling hebat, yang selama ini menutup sempadan di Rafah, telah membawa bantuan yang banyak. Mesir membawa bangunan yang banyak, begitu ke Jordan, yang sepadan membawa bangunan yang banyak, makanan yang banyak. Ini gambar yang disiarkan, mereka membawa makanan masuk ke Gaza selepas 2 tahun umat Gaza kelaparan. Dan kita bersyukur sebab selama ini Allah Ta'ala yang membawa makanan tersekat, dan sekarang dapat dibawa makanan apabila tidak terserta dilakukan. 170,000 tan dibawa oleh bangsa bersatu. Ini semuanya berita. Sama ada sampai ke satu tempat atau tidak, belum kita pasti. Sebab ada bahagian-bahagian yang masih kelaparan. Dan inilah yang mengembirakan umat Islam. Kemudian penukaran tawanan. Inilah senarai jumlah yang terdapat dalam penjara Israel yang ditawan oleh Israel selama 11,000 lebih. Di dalam tawanan, tentera dalam tawanan Hamas tidak ramai, hanya puluhan. Dan mereka dalam perjanjian asal ini, mereka akan sweat. So, di antara dua pasukan ini, dan akan masing-masing membebaskan tawanan ini. 20 tawanan Israel akan dibalas dengan 2,000 tawanan Hamas. Maksud saya itu boleh. 20 tentera Israel dalam tahanan Hamas akan dibebaskan, dan sebagai balasannya Israel membebaskan 2,000 tawanan. 20 dengan 2,000, 100. Itu nilai. Seorang tentera Israel dibebaskan, dibalas dengan 100 pemuda ataupun Hamas ataupun Gaza, Palestin. Dan mereka mula pertukaran tahanan ini semalam, hari Isnin pukul 12. Berita yang kita terima di Malaysia, sebab kita ada time zone kita 5 jam beza atau 7 jam, maka kita hanya dapat tahu waktu malam tadi. Sedangkan pertukaran ini berlaku pada tengah hari. Maka masing-masing menunggu untuk menerima tawanan masing-masing. Dan alhamdulillah, berita yang kita terima semalam, mereka telah membuat pertukaran dalam bentuk yang tenang. Hamas minta supaya tidak disiarkan secara terbuka, diserahkan tentera Israel secara dalam 3 tempat. Saya tak silap 3 tempat. Dan antaranya 20 ini dihantarkan nama-nama mereka dan dilepaskan kemudian. Dan majlis penyerahan ini cukup menggerunkan, kita melihat kekuatan tentera Hamas yang masih siaga. Mereka membawa tentera ini dengan senjata yang mereka rampas kepada tentera Israel. Barangkali saya tak sempat untuk ambil gambar, dan ini yang mula-mulanya mereka bebaskan 9 tentera di satu tempat. Kemudian satu tempat lagi, 3 tempat, jumlahnya 20 tawanan tentera dibebaskan pada semalam.
berita ini malam tadi kita terima. Kemudian sebagai balasannya, benar, Israel patuh. Inilah suasana yang kita saksikan, bagaimana bas demi bas dibawa daripada tempat Gaza juga di Ramallah, di Khan Yunis juga. Mereka bebaskan, janjinya 2,000, sama tepat atau tidak, wallahu a'lam. Dan kita saksikan begitu sentimental. Keluarga yang terpisah begitu lama, puluhan tahun, ada yang puluhan tahun, yang ditangkap ketika kanak-kanak kecil dan sekarang sudah dewasa. Mereka bertemu kembali. Dan kita lihat video yang disiarkan cukup menyayat hati. Dan ini sebahagian daripada Gaza yang kita sangka tidak ada orang lagi. Keluar beramai-ramai. Inilah yang ajaib. Dari manakah yang digambarkan sudah tidak ada lagi manusia di Gaza? Keluar cukup ramai. Dengan tentera yang ramai, seolah tak pernah berlaku peperangan. Dengan jumlah yang begitu ramai. Tempat yang sempit. Hanyalah 400 lebih kilometer persegi. 430 kilometer persegi. 2 juta manusia yang ada sangat ramai. Barangkali 1 juta. Dan inilah pemandangan yang kita saksikan. Di antara permintaan Hamas ialah supaya 7 pemimpin utama mereka dibebaskan. Sama ada dipenuhi oleh Israel atau tidak, saya tidak sempat baca berita. Antaranya ialah jenazah Yahya Sinwar. Jenazah Yahya Sinwar, panglima perang Hamas, diminta dikembalikan, ditolak oleh Israel. Kita dapat faham kenapakah mereka tolak. Kalaulah tawanan biasa selama ini yang keluar menyambut, sekiranya jenazah Yahya Sinwar dikembalikan, satu force yang besar akan berlaku di Gaza, memberikan semangat baru dalam perjuangan ini. Barangkali itulah mereka tidak memulangkan jenazah Yahya Sinwar, sedangkan Hamas memulangkan tak silap saya 4 tentera mereka yang telah mati. Dalam tong keranda yang dihantar oleh Hamas, mereka kembalikan. Tetapi Israel tidak sanggup untuk memulangkan jenazah Yahya Sinwar. Dan istimewa, Dr. Hussam yang menjadi simbol perjuangan Palestin. Doktor yang sangat kental. Apabila seluruh hospital dibom, dia masih kekal bertugas. Dan dia tak akan tinggal hospital. Biarlah dia yang terakhir di hospital. Biarlah nyawa yang terakhir. Dia ditangkap oleh Israel, diseksa, dan diberikan jaminan Israel, dia akan dibebaskan. Seluruh doktor dunia mengatakan, memandang supaya doktor ini simbol perjuangan Palestin. Ikon perjuangan doktor yang berjuang secara bebas. Tidak terlibat dengan politik dan sebagainya. Berjuang di atas dasar kemanusiaan Islamiah. Dan akhirnya saya dipahamkan dibebaskan. Apakah benar atau tidak? Coba tengok berita esok. Yang menerangkan keputusan ini ialah negara Eropah, Arab. Tapi Gaza tidak terlibat. Walau macam mana pun dalam perbincangan terakhir ini ada wakil kita, iaitu Qatar, Turki dan Mesir. Kita harapkan memberikan keseimbangan kepada kedudukan perjuangan Gaza, dan mereka setuju untuk dilucutkan senjata. Mereka setuju untuk dibebaskan Gaza daripada Hamas, sedangkan Hamaslah yang mengisytiharkan, yang memulakan peperangan Tufan Aqsa untuk pertahankan Masjid Aqsa, sedangkan negara Arab telah melihat diceroboh oleh Israel sejak tahun 1967 lagi Masjid Aqsa kita. Dan tuan-tuan, untuk meresmikan perdamaian ini, mereka mengadakan pertemuan yang resmi di Sharm el-Sheikh di Mesir, di Sinai. Dan inilah di antara pemimpin-pemimpin dunia yang utama yang dijemput untuk perbincangan dan untuk menyaksikan tanda tangan yang sebenarnya oleh Presiden Amerika sendiri. Trump berjanji akan terus ke Mesir, dan dia telah tunaikan. Dia telah mendarat di Tel Aviv semalam, 2 hari lepas, dan terus ke Sinai, terus ke Sharm el-Sheikh, di tempat
perjumpaan perbincangan yang dihadiri oleh 27 pemimpin besar negara. Pemimpin utama menyaksikan perdamaian ini. Ini satu peristiwa yang sangat besar, kata Trump. Betul, kita jangka, betul, kita akui. Dan Trump telah sampaikan tadi membuat ucapan dalam parlimen mereka. Tetapi gambar yang kita terima, dia juga telah dicemuk dalam parlimen Israel, tempat penyokongnya sendiri. Apatah lagi tempat lain. Dan mereka telah berkumpul di sini. Mereka telah sampai 2 hari lepas di Sharjah, dan mereka membuat keputusan resmi. Tanda tangani perdamaian teragung dalam kurun ini antara Israel dan Hamas. Palestin tak muncul di situ. Seolah-olah yang berjuang untuk bagi pihak Palestin hanyalah Hamas. Yang hadir ialah pakcik kita, pakcik Trump, pakcik Erdogan, yang menjadi orang utama. Presiden Prabowo juga hadir dengan gagah perkasanya, mewakili rakyat yang begitu ramai. Diberikan perhatian yang sangat-sangat istimewa oleh Trump, tetapi tersalah langkah. Maafkan saya, tersalah langkah. Di Israel, mereka sangat memuji pemimpin-pemimpin yang bersama Israel. Tengok tuan-tuan, satu persatu pemimpin yang dipuji oleh Israel. Rupa-rupanya yang bersidang semuanya yang pro-Israel. Yang bersidang bagi pihak Gaza semuanya pro-Israel. Yang paling mengejutkan ialah yang paling kanan. Itulah sebab saya kata kejutan tadi. Yang mewakili umat Islam teramai dan semua bumi, memberi jaminan bahawa kami akan iktiraf Israel. Sekiranya Israel iktiraf Palestin dan dunia sudah iktiraf Palestin, maka sekarang tugas anda iktiraf Israel. Kenalah setiap wajah yang dipuji, yang dipuja di Israel. Ini billboard di Israel. Terima kasih, wahai Presiden semua yang bersama kami. Dan berita ini dinafikan oleh berita Jakarta. Saya serah tuan untuk melihat dengan adil. India juga dijemput, sama ada hadir tidak, wallahu a'lam. Sebab India telah menukar arah daripada Amerika ke China. Tetapi dia tetap dijemput. Dan ini senarai yang hadir 27 pemimpin besar dunia. Daripada Mesir, Trump, Erdogan, daripada Qatar, dan lain-lain, disaksikan oleh Setiausaha Agung Bangsa Bersatu, dan itulah sebahagian yang hadir, tetapi Netanyahu tidak hadir. Apa komen daripada Iran? Iran dijemput. Iran kata saya tak akan pergi. Saya tidak akan duduk semeja dengan pembunuh umat Islam. Ini maruah kami. Iran tidak mungkin duduk satu meja dengan pembunuh umat Islam. Ini nilai kami. Maruah kami. Kami tidak akan duduk dengan pembunuh. Kamu silakan. Kami tidak. Dan Iran mengatakan bahawa kamu sangka Israel akan patuhi perjanjian ini. Jangan harap. Ini kata Iran. Iran kata jangan harap Israel akan patuh. Sebab sekarang pun mereka sudah membunuh. Mereka sudah membunuh umat Islam sekarang. Ketika hari perdamaian, mereka membunuh 141 orang Gaza. Orang Gaza solat Jumaat dengan tenang, merasakan tidak ada lagi roket yang datang atas kepala mereka, tetapi hakikatnya pada hari sama 141 yang dibunuh oleh Israel. Tepat apa yang Iran sebut. Jangan harap Israel boleh patuh perjanjian. Sebab dengan para anbiya mereka belot. Dengan Nabi Musa AS mereka belot. Dengan Rasulullah SAW mereka belot dalam Sahih Madinah. Sehingga Rasulullah menghalau semua orang Bani Israel yang belot.
daripada mana? Bani Qanuqa, Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Khaybar dihalau satu persatu sebab mereka belok dalam perjanjian. Dan kata Iran, apakah kamu tak belajar sejarah, wahai pemimpin-pemimpin Arab? Lebih lagi pemimpin Arab yang mengadakan negosiasi dengan saya. Hamas dijadangkan dalam musim yang kedua di lucut senjata. Forget it, kata Hamas. Forget it. Kami yang tuan punya bumi ini. Kamu yang menceroboh. Kalau itulah yang dibincangkan, kami bersedia untuk berperang kembali. Ini syarat yang tak munasabah. Dan sekiranya disebut sekali lagi, kami kembali dalam peperangan. Kami bersedia. Kami sudah bersedia dalam peperangan kembali. Kalau kamu belok dalam perjanjian ini, tidak menerima syarat yang kami telah hantar sebagai balasan syarat kami tak akan terima perdamaian. Yang kami terima sebab anda mengatakan kamu akan terima syarat kami. Dan dikatakan bahawa kami juga tidak terima pasukan luar yang bukan Arab yang datang untuk membina kembali Gaza. Kami tolak tentang Tony Blair yang menjadi penyanyi dunia, bekas Perdana Menteri British yang telah menghancurkan Gaza, menyelesaikan Iraq satu masa dulu bersama dengan Presiden Bush. Itu dijadikan sebagai ketua untuk pembangunan Gaza. Kami tolak hit mentah. Sekiranya itulah yang dicadangkan, kami sedia untuk berjuang kembali. Maksudnya Gaza Allah. Bahkan mereka telah merayakan kemenangan. Dalam kata ini, fasa kedua akan dilanjutkan. Tanda tangan telah berlaku 2 hari lepas, tetapi fasa kedua masih belum dibincang. Pending, dibiarkan tergantung dan dijangkakan oleh pemerhati. Perjanjian ini adalah sekadar helah. Sekadar untuk membeli masa kepada Israel untuk mengumpul senjata kembali. Itu yang dipahamkan oleh dunia. Saya juga paham demikian. Kita tengok kemudian. Sebab Iran mengatakan tak pernah Israel mematuhi perjanjian. Mereka yang berjaminan, mereka satu suara. Mereka ingin beri masa dan memberi ruang kepada Israel untuk mendapatkan senjata. Sekarang mereka kehabisan senjata, kata Iran. Hamas mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh tentera IDF, tentera Israel. Tetapi tuan-tuan yang saya mengerti, ada collaborators, ada pengkhianat yang duduk dalam kalangan orang Palestin. Mereka daripada Mossad, mereka daripada kumpulan-kumpulan Daesh, ISIS, kumpulan-kumpulan yang selain daripada kumpulan ini, tetapi mereka bekerja bagi pihak musuh kepada perjuangan Hamas. Mereka ditangkap, ditembak hari ini. Tuan-tuan tengok bagaimanakah ditembak di tempat ramai. Tapi saya dapat gambar. Dan pengkhianat ini ditangkap satu persatu. Selama ini mereka kena pasti, tapi mereka diamkan lagi. Menunggu masa sesuai, dan hari ini ditangkap ramai-ramai, semalam maksud saya. Dihukum tempat terbuka. Bagaimanakah tuan-tuan saksikan? Tapi berita utama tak akan siapkan terjadi. Rupa-rupa yang selama ini di kalangan rakyat Gaza yang tertindas ada kumpulan mereka. Dan mereka sama-sama seolah-olah menderita. Mereka mencari rahsia. Bahkan dalam kapal pelotila pun ada enjin mereka. Dan mereka sudah kenal pasti setiap dalam anggota pelotila. Siapakah yang berjuang sebenarnya dan siapakah yang jadi enjin mereka. Kita tidak kenal. Dan itu sebabnya kita lihat perkara ini masih banyak untuk kita kaji. Tuan-tuan, kumpulan pengkhianat ini mengatakan la tusalih, jangan berdamai. Dan rakyat, marilah kita menentang Hamas. Hamaslah menyebabkan kita menderita. Ini kumpulan yang masuk di dalam golongan apabila Hamaslah menang, mereka masuk mengatakan pendatangan kita disebut Hamas. Mari kita bongkarkan, kita elakkan perdamaian ini.
Dan tuan-tuan semati, di Sharm Sheikh di Sinai, di tempat persediaan untuk persidangan yang sebelum ditandatangani perdamaian oleh Trump, wakil Qatar telah terbunuh. Berita pertama, kemalangan jalan raya. Berita kedua yang kita terima di Mata Arab, dibunuh. Berita ketiga, dikatakan terdapat kematian disebabkan oleh sebab yang lain. Tiga berita yang menyebabkan kumpulan ini sebenarnya ingin sabotaj apa yang berlaku di Sharm Sheikh, perdamaian. Mereka sempat membunuh para pres ataupun jurnalis ataupun wartawan, sedangkan mereka sudah mengadakan perdamaian. Mereka membunuh wakil daripada Qatar dan juga tidak terkecuali para jurnalis, termasuklah orang awam di Gaza 141 di hospital. Di hospital yang sudah separuh rosak masih berfungsi, dan jumlah yang dibunuh pada hari pertama perdamaian 141 orang. Maksudnya tepat sebagaimana disebut oleh Iran. Mereka tidak ingin berdamai. Kalau mereka menang, mereka tak akan berdamai. Dan gambar yang disiarkan, mereka bom kembali. Mereka bom kembali, bukan untuk berdamai. Ini tidak perdamaian. Dan apabila diberikan bahawa Hamas untuk diluncurkan senjata, maka yang mengambil peranan ialah golongan pengkhianat yang telah dihukum. Dan sekarang untuk bincang tentang untuk menghalau Hamas yang dicadangkan oleh Palestin sendiri. Palestine Authority mencadangkan Hamas diluncurkan senjata, dihalau daripada Gaza. Selama ini kita bagi derma pada mereka. Rupa-rupanya mereka tidak bersama dengan Gaza. Dan itulah tidak munasabah, ditolak mentah-mentah oleh. Kemudian sekiranya Israel mencabul rencana senjata, apakah yang berlaku? Memang dah cabul. Memang dah cabul, tapi dunia seolah-olah tak ada berlaku apa-apa. Tetapi orang Gaza mengetahui, dunia mengetahui. Dan we hope that we will return to war. Kami akan kembali berperang sekiranya mereka belot. Selagi mereka pegang kepada perjanjian, kami kekal dengan perjanjian kami. Tetapi sekiranya mereka belot, Amerika belot, Israel belot, dan Benyamin belot, kami bersedia untuk teruskan peperangan. Ini jawapan Hamas. Tuan-tuan, kami bersedia untuk berperang sekali lagi. Kami turun kali ini dengan lebih kuat. An-Nas awi syahadah, menang ataupun kami syahid. Kami tidak ada pilihan ketiga. Rupa-rupanya tuan-tuan yang digambarkan oleh media barat bahawa Hamas telah hancur, sebenarnya tidak hancur. Yang hancur adalah Gaza dan rakyat awam yang tidak senjata. Tentera Hamas keluar bergaya 2 hari lepas ketika pertukaran tawanan, dan tuan-tuan lihat sendiri berapa sekar. Saiz pun lebih besar daripada tentera lain. Sebab ceasefire ini, perdamaian yang tidak seimbang. Di atas diberikan perdamaian, di bawah masih kekal dalam bentuk yang asal pembunuhan. Dan ini gambaran yang berlaku dalam perdamaian ini. Perdamaian yang empang sebelah. Kita tahu, Hamas tahu. Tetapi demi untuk memberi peluang kepada dunia melihat bahawa kami bersedia berperang, kami bersedia berdamai. Siapakah yang sebenarnya belot? Siapakah sebenarnya yang pengganas dalam konteks ini? Dan orang senjata Arab bukan ditujukan kepada Israel, tetapi dituju kepada Hamas. Ini sangat-sangat menyayati, tuan-tuan. Dan Iran mengatakan pada dunia bahawa ini ialah satu taktik untuk membeli masa, untuk memberi ruang Israel yang sudah kekalahan,
untuk mencari senjata baru, untuk memulihkan semangat tentera mereka. Tentera mereka sangat ramai yang telah terbunuh. Yang diumumkan oleh Israel hanya 1,060 orang. Tetapi hakikatnya sangat ramai. Dan Khomeini mengatakan hakikatnya kamu tak tahu bahawa Israel telah habis peluru untuk masuk melalui Laut Merah disekat oleh Yaman, melalui Laut Mediterranean disekat oleh Algeria dan disekat oleh Spanyol. Itu sebab dia menjerit. Itu sebab Israel menjerit tak dapat senjata sepenuhnya. Yang diharapkan datang daripada kapal, yang datang hajilah terhad daripada udara. Ini berdasarkan Iran yang menyebut demikian. It is not a ceasefire. It is post-genocide. Post-genocide yang disebut oleh Iran. Ini bukan saya kata, tapi saya setuju. Sebab tentera Israel yang terbunuh sekurang-kurangnya 7,000 orang. 25,000 tentera Israel yang cacar kekal. Tak boleh berperang lagi. Yang hilang kaki, hilang tangan. 150 bilion telah hangus dalam peperangan. Amerika telah dikondem oleh rakyat mereka sendiri. Di dalam parlimen, dalam Kongres Amerika, rakyat mereka, ahli Kongres sendiri mengatakan bahawa uang rakyat Amerika harus digunakan pembangunan untuk rakyat, tetapi habis digunakan oleh Israel. Rakyat Amerika tinggal dalam keadaan ekonomi yang sangat tertekan. US dollar jatuh menjunam. Emas naik maksimum hari ini. Simbol kejahatan US dollar. Hari ini 616 per gram. 615 Malaysia ringgit segram. Pemuda-pemuda yang bakal berkahwin akhir ataupun sekarang dalam bulan cuti ini sangat menderita sebab harga emas sangat tinggi. Sebab harga mahal sekarang sangat tinggi. Dan ini yang menyebabkan ditekan daripada dalam dan luar. Dan kata Kongres, kenapa kita harus menjadi hamba kepada Israel? Sedangkan Israel tak dapat capai satu pun matlamat yang mereka telah garis selama ini. Bahkan mereka kalah memalukan di Israel, di Hamas, di Gaza. Maka itu sebab perdamaian. Mereka tidak dapat menghapuskan Hamas yang hanya 330,000 tentera. Mereka fail. Mereka untuk membebaskan tawanan dengan tentera, mereka gagal. Mereka ingin mengeluarkan seluruh penduduk Gaza dan mengambil Gaza sebagai wilayah Israel. Gagal. Dan mereka ingin mengambil West Bank, iaitu sepadan yang di bawah Palestine Authority, di bawah Mahmud Abbas, juga gagal. Jadi apa yang kamu dapat daripada kehabisan uang Amerika, uang rakyat Amerika? Rakyat Amerika bangkit menentang kerja mereka. Dan mereka mengatakan Amerika yang menjadi hamba pada Israel, bukan Israel hamba pada Amerika. Amerika hamba pada Israel yang tersebar di Amerika sekarang menyebabkan terang HP runtuh, jatuh. Tuan-tuan, supaya kita dapat adil, ini artikel disiarkan dalam channel 13 mereka, Israel, mengatakan bahawa Israel telah kalah. Yang sebenarnya Hamas, pahit tak pahit, kita mesti hakikat terima Hamas yang hanya ada 30,000 tentera. Menentang Israel yang dibantu oleh Amerika, dibantu oleh NATO, dibantu oleh Kesatuan Eropah, dibantu oleh India, dibantu oleh Kanada, dibantu oleh separuh dunia. Kalah di tangan hanyalah sebuah daerah di Palestin bernama Gaza yang luasnya adalah 400 km persegi, seluas Kelang. Itulah yang disebut oleh panjang. Saya tak bawa semua artikel, saya buat tajuk je. Dan mereka isytiharkan bahawa Hamas came out the winner of all this. Dan mengikut akhbar Israel kerana mereka sangat marah pada kerja mereka. Sebab tawanan tak dapat dibebaskan. Tel Aviv hancur, Beersheba hancur, Haifa hancur sebab peperangan dengan Hamas tidak begitu hancur. Tetapi bila peperangan dengan Iran
maka 3 buah kota besar mereka hancur lebur. Rakyat mereka bangkit dan menyatakan kita kalah sebenarnya. Yang menanglah Hamas. Mereka tak pernah peperangan. 30,000 tentera mereka yang bermula pada 3 Oktober 2023, sekarang masih 30,000 tentera mereka, masih sama bilangan. Bukan mereka tidak ada yang gugur, tetapi mereka syahid, tetapi diganti segera oleh kumpulan yang sedang bersedia. Masih ramai lagi kumpulan yang bersedia untuk menggantikan pasukan utama Hamas. Itu laporan Israel. Dan Panglima yang baru. Panglima lama telah dipecat. Panglima Israel yang baru mengatakan kami tak boleh lawan lagi. Tentera kami tak ingin pergi ke Gaza. Sebab pergi dengan kata kebal dihancurkan. Tentera kami jadi gila. Kami tidak boleh lagi lawan Hamas. Dan tentera yang selamat setiap malam mengekau. Dan mereka kata mereka dikejar oleh kanak-kanak yang mereka bunuh. Mereka dikejar oleh yang mereka bunuh di Gaza. Setiap malam mereka dikejar oleh mereka. Tidak menjerit-jerit, ambil senapan, tembak kawan mereka sendiri. Kita mesti keluar daripada Gaza, kata panglima perang dia. Kita tak boleh lagi hancurkan peperangan kita yang mereka sebut sebagai friendly fire, iaitu kawan bunuh kawan. Ini bukan perkara yang tidak benar, tetapi disebut oleh mereka. Tentera Israel membunuh tentera Israel sebab mereka mengingkar. Mereka tidur dengan senjata. Dan mereka mengaku kekalahan mereka. Mereka mengakui kekalahan mereka, tetapi Netanyahu tak boleh tunjukkan mereka kalah. Terus bom Gaza menunjukkan mereka masih kuat, tetapi diberikan peranan pada Trump pergi pujuk supaya ada perdamaian. Mereka datang pada koin yang sama. Yang satu tawarkan perdamaian, yang satu terus membunuh. Untuk menunjukkan mereka masih kuat. Itu yang sebenarnya. Ini diberitahu oleh Iran. Dan mengikut Bernie Sanders, iaitu wakil Kongres mereka, bahawa mulai sekarang Kongres tidak membenar lagi wang rakyat Amerika digunakan untuk Israel. Dan 1,600 alat askar yang hancur di Gaza. 1,680 kereta kebal hancur. Dan yang ada di dalamnya, begitu berani tentera Hamas, mereka datang ke atasnya dan lepas bom ke atas kereta kebal. Dan mereka hanya tengok, mati sia-sia, kata Bernie ataupun Sanders. Dan benar sebab orang jaga Iran, kata Netanyahu beberapa hari lepas, sebenarnya kita tak setuju lagi tentang ceasefire ini. Trump je. Dia bermain. Dia bermain mata dengan Trump. Yang satu mengatakan kita telah sign. Yang satu lagi kata kita belum lagi. Dan tuan-tuan, memang benar mereka membunuh hari yang kedua. Hari pertama, 9 hari bulan 10, mereka ada perdamaian. 10 ke bulan 10, mereka membunuh 141 di hospital. Yang sempat dibawa ke hospital sebanyak 141 jenazah para syahadat kita. Yang mereka sebenarnya tidak ada. Israel tidak pernah mengakui kejahatan. Trump yang pandai-pandai. Disokong oleh negara Arab yang kebanyakan mereka adalah adakan normalisasi dengan Israel. Dan tuan-tuan, sebelum mereka berunduk daripada pantai, mereka letakkan permainan toy untuk anak-anak. Sebagai usaha mereka sayang untuk membunuh anak-anak pula. Toy ini ada letupan berbentuk seperti mainan dan disebarkan. Jangan ambil, itu ialah senjata. Senjata terakhir mereka untuk membunuh. Selepas dikatakan mereka keluar daripada Gaza kerana perdamaian. Tuan-tuan, Israel dengan para anbiya pun mereka tidak boleh patuh. Apatah lagi dengan Arab. Qatar yang terbunuh menjadi saksi bahawa mereka tidak bersedia untuk berdamai. Mereka tidak bersedia berdamai, tetapi mereka mencari helah. Dan inilah yang disebutkan berita yang kita terima. Ada banyak berita versi bahawa yang terbunuh ini ada yang accident, ada yang kata dibunuh, ada yang dikatakan sebab lain. Sebenarnya 64% Israel menentang perdamaian mereka sendiri. Majoriti rakyat mereka menentang kerajaan mereka. Dan inilah sebabnya kedudukan mereka yang
Gencatan senjata ini datang daripada Israel sendiri. Mereka tunjuk mereka tidak ingin gencatan senjata. Dan mereka berikan Perdana Trump yang ingin hadiah Nobel Prize keamanan, tetapi tak dapat memenangi Nobel Prize sebab dialah pembunuh yang besar perut ini. Kata Putin, untuk dapat Nobel Prize bagi Trump kerana perdamaian, too good to be true. Too good to be true. Dia adalah satu yang mustahil. Sebab anda pembunuh, bagaimanakah anda ingin mendapat hadiah perdamaian? Sebab kalaulah anda ikhlas untuk berdamai, hari pertama peperangan anda bertiga. Sekarang anda biarkan 2 tahun dan rakyat Gaza hancur, dibunuh, dan anda tawarkan perdamaian. Bohong, kata Putin. Saya setuju dengan Putin lagi ni. Kamu jangan bohong, Trump. Dan Kesatuan Eropah yang membantu Israel untuk menghancurkan umat Islam di Gaza berpaling padah sekarang. Putuskan hubungan Israel sebab kami hantar bantuan tapi satu pun tak ada hasil. Rakyat Eropah juga marah pada kami. Kami berikan segala-gala kepada Israel untuk hancurkan Islam, tetapi satu pun misi tak dapat dicapai. Kami putuskan, ini luaran tuan-tuan yang dalam kita tak tahu. Kesatuan Eropah memutuskan hubungan dengan Israel kononnya. Sedangkan mereka lah yang banyak membantu Israel untuk menghancurkan Islam. Itali yang banyak memberikan bantuan kepada Israel untuk hancurkan Islam, sekarang mereka mengatakan kami bersama menentang Israel. Mereka berpura-pura, tuan-tuan. Jangan kita percaya. Dan Saudi juga mengatakan kami tolak Israel. Alhamdulillah kalau benar. Ingat, Saudi ditubuhkan oleh British dan Yahudi. Protes yang berlaku oleh Red Radical yang kumpulan ini Mossad yang bersembunyi dalam kalangan penduduk Palestin yang dizalimi, kumpulan-kumpulan Daesh dan juga rangkaian mereka dengan berbagai nama THT ke nama apa segala, mereka berkumpul untuk melakukan konspirasi dan untuk menggagalkan dan untuk menghancurkan supaya rakyat menentang Hamas, sebab Hamaslah yang menyebabkan kami ke menderita. Dan itulah mereka sebarkan. Hari ini mereka ditembak beramai-ramai. Lebih lagi dunia menyokong Palestin. Eropah daripada Norway, Sweden, Finland yang terkenal kritikal terhadap Islam, yang membakar Al-Quran Sweden. Tetapi hari ini mereka membawa mesej Palestin, bukan agama, tetapi kemanusiaan. Dan dalam perlawanan bola sepak antara Norway dengan Israel, Norway bagi 5-0. Dan lepas menang, dia bakar bendera Palestin. Maksudnya menyeluruh. Walaupun masyarakat Eropah yang selama ini mereka kritikal terhadap Islam, tetapi dalam perjuangan di Palestin dan Israel, mereka sudah melihat siapakah pengganas sebenarnya. Lebih lagi apabila kapal pelotila saya status yang dihadiri, yang dianggotai oleh kebanyakan Eropah, menyaksikan apa yang berlaku sebenarnya. Di antara mereka ada spy Israel, tetapi yang ikhlas dalam kapal tersebut. Mereka menyaksikan bagaimana Israel membuat kezaliman ke atas rombongan yang datang tanpa senjata, yang hanya bawa makanan tak sampai, tapi mereka ditangkap, diletakkan dalam penjara yang sama seperti orang Palestin. Dunia mengetahui, dan mesej yang sangat besar. Kapal pelotila tidak berjaya, tetapi dia bawa mesej maruah yang besar, memberikan satu gambaran bahawa manusia seluruhnya bersama dengan misi kemanusiaan. Neplex, rangkaian televisyen yang sangat terkenal, Israel sudah menyiapkan satu dokumentari palsu menunjukkan bahawa 7 Oktober dimulakan oleh Hamas, dan perkara ini sangat jelas berbohong. Netflix lah lidah mereka, lidah Yahudi menolak filem ini untuk disiarkan sebab filem ini sangat jelas berbohong. Dia mengatakan Hamas membunuh kanak-kanak, yang membunuh kanak-kanak Israel.
Dan oleh sebab itu, Netflix telah menolak filem propaganda mereka yang namanya Nova, tuan-tuan. Barangkali dia akan masuk dalam YouTube Nova. Sebab Netflix tak sanggup untuk siarkan pembohongan yang sangat jelas. Dan nanti hayu. Sokongan antarabangsa sangat merosot. Itu sebab mereka berdamai. Tekanan oleh antarabangsa. Mereka tidak dapat beri seorang lagi. Selama ini dunia bersama Israel. Tapi sekarang dunia berperintah dah. China telah naik secara mendadak. Dan Amerika bukan satu-satu superpower lagi. Rusia telah naik dan bergabung dengan China. Dan Amerika kesepitan di seluruh dunia. Sama ada di Pakistan, di India, di Ukraine, di Venezuela. Amerika telah tertekan. Di Afghanistan, mereka tertekan. Dan kerana tekanan daripada kedua pasar besar dunia, yang kemudian bergabung dengan Iran, membentuk satu gabungan baru yang besar, menyebabkan Amerika terpaksa tidak sesombong yang lalu. Dan hasil ceasefire antara senario yang dapat saksikan, kemunculan 3 kuasa besar lain mengatasi Amerika sekarang. Waktu perutilah sangat besar. Bantuan tidak sampai, tetapi mesejnya sangat besar. Menggabungkan dunia untuk menentang Israel. Hari ini, tuan-tuan, kita pun tidak kenal siapa Greta Thunberg, tetapi dia menjadi ikon dalam kemanusiaan ini. Tiba-tiba dia muncul sebagai hero dunia. Kita tidak tahu siapa dia. Dan dia mengawali kumpulan dunia untuk bawa bantuan kepada Gaza di atas dasar kemanusiaan. Dia ditangkap, dibawa ke penjara di Israel. Dia mendapat simpati banyak. Negara kita juga ikut. Negara Turki, Spanyol dan Senarai yang terlibat dalam perutilan ini. Ketika mereka ditahan, mereka intercept Israel, sempat mereka membalik makanan ke laut sebelum ceasefire. Dan mereka masuk dalam botol kecil-kecil ini dan mereka campak sebelum kapal mereka ditahan. Mudah-mudahan makanan ini sampai ke pantai Gaza. Sebahagian sampai. Dan ini ialah pemimpin pelampau Israel. Dia mengatakan, kumpulan Kolorita ini, kami anggap dia pengganas sama seperti Hamas. Yang harus kita letakkan dalam penjara, kita seksakan. Termasuklah yang kumpulan-kumpulan ketua-ketua yang membawa makanan ini. Mereka adalah pengganas. Sedangkan mereka datang hanya dengan makanan. Makanan pun tak sampai. Barangkali. Dan mereka diangkat sebagai ganas. Diletak dalam penjara yang sama seperti yang mereka letak pada penduduk plastik. Sebab kita bagi pengajaran supaya tidak ada rombongan kedua. Tidak ada kumpulan kedua, kumpulan kapal yang akan sampai ke Gaza buat makanan. Supaya tidak ada, kita bagi pengajaran cukup-cukup. Kata Ben Wafir, pemimpin pelampau Israel. Dan kita lihat bahawa ketika ditahan, filem Nova disiarkan supaya setiap yang terlibat melihat filem ini. Filem propaganda untuk memburukkan Hamas. Diberikan selama 12 jam, katanya saya tak pasti apakah NGO Malaysia juga terlibat dengan tindakan ini, tetapi yang dilaporkan di Eropah, mereka diberikan filem ini untuk menggambarkan Hamas yang jahat. Dan itu ditolak oleh Netflix untuk disiarkan pada dunia. Dan Trump mengatakan Greta Thunberg ini sebagai troublemaker. Alhamdulillah, dalam masa singkat walaupun ditahan, yang tahanan daripada NGO yang bermakanan ke Gaza yang dibawa ke penjara Israel segera dibebaskan. Terima kasih Presiden Erdogan. Sebab Presiden Erdogan lah yang mengusahakan pembebasan ini. Dan dialah paling layak untuk berunding dengan Israel. Sebab antara negara Islam yang paling rapat dengan Israel lah Turki. Kenapakah dengan cepat dibebaskan? Terima kasih. Ini timbalan Erdogan. Profesor Ahmad Davutoğlu, bekas pensyarah Yunani kita. Dia dilantik menjadi timbalan Presiden Turki. Apabila dia mengetahui hubungan Turki dengan Israel begitu rapat, dia letak jawatan. Kata-kata terkenal
saya sayang Erdogan, tetapi saya lebih sayang Turki. Dan saya di atas dasar, saya tidak setuju dengan dasar Erdogan. Saya letak jawatan. Kenapa Tuan? Tuan tidak setuju ditanya dalam berita ini? Tuan dengar? Enggak. Dalam bahasa Turki, terjemah dalam bahasa Arab. Kata mak dahulu, sebab infrastruktur Israel dibekalkan oleh Turki. Besi, semen dan sebagainya dibekalkan oleh Turki untuk Israel. Dan itu sebab saya letak jawatan, kata Profesor Mark Zuckerberg. Sejak peperangan ini, makanan yang sampai ke Israel dibekalkan oleh Turki. 350 kapal Turki membawa makanan ke Israel. Kalau tanpa Turki, Israel telah kemudaratan. Selain pada itu, al-kham, bahan bangunan, wal mawad al-ghadhiyah, wal hadid, wal sulb, besi dan kruli, waqad al-tairah, dan bahan api untuk kapal terbang, an-nafasat tati min Turkiyya, dan Turki sangat baik dengan Israel. Kata timbalan dia sendiri, bukan saya kata. Pilot Israel dilatih oleh Turki, dikonyol, bukan saya kata. Terperanjak kita dengar. Oleh sebab itu, saya letak jawatan serta-merta. Saya sayang Erdogan, tapi saya lebih sayang Turki. Dan terima kasih Pakcik Erdogan, sebab dialah yang menyebabkan Israel lembut untuk membebaskan tawanan, sebahagian besar tawanan, termasuk tawanan kita. Terima kasih sekali lagi, Erdogan. Tanpa hubungan anda dengan Israel, barangkali kita masih kekal di sana. Dan kita sampai ke Istanbul. Istanbul ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dan segera dibawa ke Istanbul, dan daripada Istanbul dihantar ke Sweden, dihantar balik ke negeri masing-masing, ke Denmark, dan termasuklah di Asia Tenggara juga daripada Istanbul. Terima kasih Istanbul. Itulah yang menyebabkan, alhamdulillah, pertolongan yang Allah berikan melalui Turki menyebabkan NGO kita yang terlibat dengan perhotelan telah selamat ke tanah air. Kita lihat bagaimanakah sambutan dunia. Misi barangkali tidak berjaya sepenuhnya, tetapi dia memberikan satu impak pada dunia, kesan yang besar pada dunia, bahawa kemanusiaan mengatasi politik, geopolitik, mengatasi sentimen. 2 juta Turki, Itali negara yang banyak membantu Israel untuk menghancurkan Gaza. Kerajaannya, tetapi rakyatnya 2 juta keluar memberi sokongan kepada perhatilan. Ini satu perkara yang tidak dapat kita gambarkan. Di UK sendiri, negara yang banyak mengatakan senjata kepada Israel untuk hancurkan Gaza, juga keluar dengan betul ramai. Bila kita lihat sebahagian pada peserta kita ditahan di Israel, maka mereka keluar untuk memberikan solidariti kepada pejuang-pejuang ini. Bahkan Hollywood ditubuhkan oleh Israel, maksud saya oleh Yahudi, oleh keluarga-keluarga bangsawan, jutawan, bilioner mereka untuk propaganda terhadap Islam. Tetapi apabila proleta telah dilakukan demikian, pelakon-pelakon yang bekerja untuk Zionis selama ini bangkit dan menentang Israel sendiri. Ini satu fenomena yang tak pernah berlaku selama ini. Dan ini memberikan satu kesan yang besar, menyebabkan kejahatan senjata diadakan antara faktor-faktor yang kita sebut tadi. Lebih banyak lagi faktor yang kita boleh sebut kalaulah nak sebab. Kenapakah begitu cepat Trump bersetuju dengan syarat balas yang diberikan oleh Hamas, walaupun mereka akan belot. Sekarang pakaian kafiah. Pakaian ini telah menjadi satu identiti, satu simbol perjuangan. Gadis-gadis tidak malu lagi pakai itu tu. Lelaki juga tidak demikian. Mak motor juga tidak malu lagi sekarang. Kalau tidak negara kita pun di sana. Dan dia sudah menjadi satu passion. Gelombang kedua bakal diwujudkan. Dan kita jangkakan ramai pemuda-pemuda yang bersedia untuk pergi ke Maldives ini. Kemudian kita lihat di pasal 1 faktor yang terakhir barangkali.
apabila masa satu tanpa kita duga 145 daripada 193 buah negara dunia bersetuju untuk tiraf Palestin. Dan ini memberikan satu tamparan besar kepada Israel yang selama ini negara-negara ini bersama Israel. Negara-negara Eropah yang bersama Israel memberi sokongan pada Palestin. Ini yang tak dapat Palestin, Israel dapat fikirkan. Dan tuan-tuan, Turki sebagai negara dalam perundingan ini utama mencadangkan penyelesaian two-state solution. Two-state solution, seluruh dunia setuju pengiktirafan Palestin dengan two-state solution. Satu negara saja yang tak setuju. Sekali lagi, Iran tak setuju. Saya bersama Iran, tuan-tuan. Sebab hujah dia, dengar. Hujah dia ialah Palestin, ialah bumi Palestin. Pada tahun 1947 dirampas oleh Yahudi. Kemudian semakin lama semakin kecil. Bumi Palestin yang besar, solid, berdampak Palestin, bumi Kanaan diceroboh oleh Israel tahun 1947-48. Kemudian yang sekarang tinggal adalah West Bank dan Gaza. Dan penyelesaian two-state solution bermaksud yang masih tinggal untuk Palestin diiktiraf oleh dunia sebagai bumi Palestin, yang mereka tak sebut ialah yang tidak dipunyai oleh Palestin, iaitu Israel, diiktiraf dalam bentuk sama. Maksudnya bumi Palestin diiktiraf untuk Palestin dan satu lagi untuk Israel, tanpa disebut Israel tetapi embedded, implicitly, maksudnya bumi Israel diiktiraf, bumi Palestin diiktiraf, yang tinggal sekarang kira. Tak adil, kata Iran. Iran mengatakan inilah pembahagian yang tidak jelas, yang tidak adil. Tanah kita, tanah pesangka kita, datang penceroboh, diambil sebahagian tanah kita. Kemudian diambil lagi, tinggal kita suguhkan, dia tunggu suguhkan. Kita bawa ke mahkamah, mahkamah kata okey. Penyelesaiannya lah yang dirampas, dipunyakan oleh penceroboh, yang anda suguhkan ini, kami iktiraf untuk anda. Adil ke tidak? Tak adil. Itu sebab Iran mengatakan kami tolak two-state solution yang seluruh negara Islam bersetuju. Tuan-tuan boleh setuju? Tak setuju apa? Iran tak setuju. Yang kedua saya tak setuju. Bukan kerana kita terlibat sebagai rakyat, tetapi kita sebagai orang Islam sama. Ingat tuan-tuan, di situ ada Masjid Al-Aqsa yang masih berada dalam Israel. Masjid Al-Aqsa itu ditawar oleh Israel. Dan saya serah pada tuan untuk berfikir dalam ini. Yang kelima faktor, kalau saya boleh pergi sekali lagi. Iran ialah menjadi sebab Israel terpaksa berdamai. Cuba tengok kekuatan Iran dan banding dengan Israel, tuan. Kalau terletak sekali itu Israel yang mewah tu, yang pink tu. Kekuatan yang dipunyai oleh Iran, lebih lagi dibatuk oleh Rusia dan China sekarang, menakutkan Amerika. Dan mereka, propaganda mereka kuat. Tetapi mereka menggigil bila melihat kekuatan China, Rusia dan Iran. Iran dan Israel diambang pasal kedua peperangan. Pasal pertama, kita lihat 3 buah kota hancur. Tel Aviv, Haifa dan Beersheba telah hancur. Apakah yang kedua bakal menimpa Israel? Sekiranya tercetus, Israel tak mungkin dapat melawan Iran, kata pemimpin Iran. Dan Amerika lah yang mereka harapkan. Sedangkan ekonomi Amerika jatuh menjunam. US dollar telah diambil alih oleh BRICS. US dollar jatuh menjunam, itu sebab emas naik mendadak. Naiknya emas simbol jatuhnya US dollar. Sekarang masa nak jual emas paling sesuai. 600 ringgit 1 gram. Selama ini 300. Saya pun tahu juga sikit harga emas ni. Selalu balik kota baru. Dan inilah Panglima Perang Iran mengatakan, kami sudah bersedia bila-bila masa
Bila bermasa sebab perjanjian perdamaian tak resmi antara Iran dengan Israel, tidak ada kata putus. Kami boleh bersedia dan kami sudah bersedia 100%. Yang dulu kami guna senjata yang lumpuh tarikh, expired. Yang kami guna dulu, kami hancurkan Israel, 3 buah kota mereka, itu yang expired. Yang ada sekarang kami belum guna lagi. Kami belum test lagi senjata yang kami yang contemporary. Dan tuan-tuan, faktor Rusia bukan sedikit dalam perdamaian ini. Walaupun Rusia sekali ke sana sekali ke sini, tetapi apabila melibatkan Iran, maka mereka ada perjanjian khusus. Dan mengikut profesor kita ini, Jeffrey Sachs mengatakan bahawa Amerika sudah lost control in the Middle East. Yang selama ini Saudi bersama mereka termasuk Qatar telah berpaling tadah. Qatar bila diserang oleh Israel, satu mistik yang sangat besar. Menyebabkan Pakistan dengan Saudi bergabung. Menyebabkan negara ini akan menyertai kumpulan ini dan dibimbangi domino effects akan berlaku di negara Teluk. Menyebabkan kedudukan Amerika akan terganggu. Dan kita tak kenal dengan sempurna Arab Saudi. Apakah benar dia bersama dengan Pakatan untuk menentang Barat dan bersama dengan Timur, ataupun strategi yang belum kita dapat baca, tetapi harus kita waspada. Dalam konteks ini, Amerika tahu bahawa Pakistan ada faktor yang besar. Pakistan negara Islam satu-satunya yang ada kuasa nuklear. Dan dia bersempadan dengan Afghanistan. Peperangan dicetuskan di antara Pakistan dan Afghanistan sekarang. Peperangan sedang berlaku. Walaupun highlight tidak ke situ, tetapi sedang berlaku. Sangat-sangat mengerikan berlaku di antara dua jiran yang berjiran, dua-dua Islam. Siapakah di sebaliknya? Siapakah sebaliknya? Dan ada yang menganalisis bahawa di sebaliknya lah Khawarij. Kita tahu siapa Khawarij yang mengambil peranan untuk peperangan di antara dua buah negara ini. Dan kita boleh bincang pada masa lain insyaAllah. Oleh sebab itu, Amerika terdesak supaya Israel minta ampun dengan Qatar. Qatar berpaling tadah, kami sudah memberikan komitmen kami kepada Timur. Kami akan berikan uang triliun kami, 5.1 triliun yang sepatutnya dihantar ke Amerika. Amerika hantar ke Israel untuk hancurkan Islam, ditukar ke arah timur. Diberikan kepada Pakistan dan China dan Rusia. Menyebabkan Amerika terkial-kial dan minta maaf sekali lagi, menawarkan sesuatu benda yang tak pernah ditawarkan Amerika kepada Qatar. Qatar adalah negara yang paling kaya, tuan-tuan. Kami bersedia untuk Qatar bina base army tentera Qatar di Amerika. Tak pernah disebut dalam sejarah Amerika. Sekarang terpaksa sebab Qatar adalah faktor yang menentukan bahawa hidup mati Amerika di Teluk, di negara Teluk. Sekarang dicadangkan kami bagi tanah yang besar di Idaho, Amerika, untuk base tentera Qatar supaya anda bersama kami kembali. Dan inilah yang sedang dibincang sekarang. Apakah Qatar menerima? Nampaknya Qatar telah begitu berminat sebab negara Arab pertama ada base military di Amerika. Hebat. Tetapi deposit ataupun ke ekonomi yang merosot di dunia Amerika ini menyebabkan Trump akhiri peperangan Gaza dan gagal dalam misi mereka di Teluk. Maka kita tahu bahawa Trump adalah pemimpin yang sangat lemah. Dan dia bercita-cita besar untuk menjadikan dia adalah pemimpin besar, sedangkan mak dia sendiri tidak percaya. Anak saudara dia pun tidak percaya. Mak dia mengatakan anak saya ni gila-gila sikit. Kalau saya kata, mak dia kata. Masa kecil memang tak dengar kata, tak kata orang. Kalau salah pun dia buat juga. Dan kata anak saudara dia perempuan, mengatakan pakcik saya ni orang gila-gila. Saya tak tahu bagaimana orang boleh pilih dia yang presiden. Memang itulah yang dikehendaki oleh Zionis. Dan ini perasaan-perasaannya yang gagal untuk nasihat gagal sebenarnya.
pada saat ini menggunakan uang rakyat Amerika untuk dibawa ke Saipan, ke Israel, dan sekarang rakyat Amerika sudah mengetahui perancangan ini. Inilah mereka yang terlibat. Trump hanyalah menjalankan tugas sebagai wakil, bukan sebagai presiden. Sebab di Amerika, mereka tidak pernah memilih presiden. Mereka hanya memilih wakil Zionis. Dan kata Presiden Israel, kalau Tuhan tidak menang Nobel Prize, Israel akan bagi pemenang pihak yang lain, pihak yang paling tinggi yang boleh dikeluarkan oleh Israel, Tuhan akan menerima pihak baru. Sebab pihak ini pergi kepada Venezuela. Venezuela yang menang Nobel Prize. Wanita ini lebih memerikkan terang ialah Venezuela musuh Amerika. Dan Trump mahfuz jayidan, hampir pesan mendengar berita bahawa dia yang bersedia untuk terima Nobel Prize. Keselamatan yang terima orang lain, yang terimalah musuhnya. Musuhnya terima, dan Amerika sudah bersedia berperang dengan Venezuela. Yang menang ialah rakyat Venezuela. Ini sangat perik bagi Trump, sebab China yang menolong Venezuela, yang sedang hampir-hampir tercetus perang dunia di Venezuela. Walaupun berita negara kita tidak sempat untuk kita highlight di sini, banyak kita tumpukan ke Gaza, tetapi di sini tidak kurang hebat. Peperangan ketiga bakal meletus di sini. Sebab di sini, kenapa tuan-tuan? Amerika baru sedar, di sinilah lubuk minyak yang terbesar di dunia. Venezuela mengambil alih Arab Saudi sebagai air reserve terbesar dunia. Selama ini orang pandang enteng pada Venezuela. Minyak ada, tetapi bukan utama dunia. Sekarang menduduki tempat utama dunia, maka Venezuela tidak akan aman tentram lagi. Venezuela juga ada rare earth. Rare earth ini telah dikuasai oleh China sepenuhnya. Amerika telah terlokong di Venezuela. Venezuela mengarahkan pandangan mereka ke timur, dan Amerika telah begitu marah, dan peperangan bakal meletus di sini. Dan yang dipilih oleh dunia pemenang Nobel Prize ialah orang Venezuela. Inilah yang menyebabkan senario politik yang semakin hangat. Sebenarnya Trump bukan mewakili Amerika, mewakili Yahudi. Dia hanya sign bagi pihak Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Trump bukan untuk rakyat Amerika, tetapi untuk Israel. Sedangkan China sedang membangun pembangunan yang sangat pesat dari segi ketenteraan, dari segi pertanian, dari segi infrastruktur negara China, dan menjadi China jauh lebih tinggi dari segi teknologi hari ini. Sebab Amerika tak ada masa untuk membina negara mereka sendiri. Wang habiskan digunakan untuk menghancurkan negara Islam. Dan mereka terlibat dalam semua peperangan dunia yang menyebabkan Amerika hampir bankrupt, dan mereka mencetak uang yang tanpa cakaran, iaitu fiat money, US dollar, yang sekarang kesannya jatuh menjunam, menyebabkan ekonomi mereka sangat-sangat tenat. Dan Trump berbohong dalam polisi mereka. Dan inilah kekuatan mereka lah, berbohong dan propaganda yang banyak. Saya tidak sempat untuk masuk ke Pakistan dan Afghanistan. Di situ ialah pemain yang sama. Di belakangnya lah Amerika yang sedang masuk, sebab Amerika ingin kuasai kembali Afghanistan yang tempat dia kalah. Dan sekarang berkonflik dengan Pakistan. Pakistan kuasa yang masih menjadi penentu kepada di kawasan timur, dan itu sebab mereka perlu mengambil Pakistan. Dengan apa cara sekalipun. Sekarang peperangan sedang diuja di Pakistan dan Afghanistan, dan Trump mengatakan saya akan berdamaikan kembali. Berdamai, prosinya kalah. Maksudnya berdamaian apabila prosi Amerika kalah. Sebagaimana dia berdamai antara India dengan Pakistan, apabila India kalah, maka segera Trump berdamai sebab India telah kalah. Thailand berperang dengan Kamboja dan proksi Amerika kalah, maka yang menang adalah proksi Rusia. Thailand dengan Kamboja bukan antara Thailand dengan Kamboja, antara Amerika dengan Rusia. Yang menang adalah Rusia,
maka Trump segera berdamai. Dan di Gaza yang menanglah Hamas, maka segera berdamai. Berdamai maksudnya mereka kalah. Tuan-tuan, mari kita lihat di Pakistan dan Afghanistan sedang berperang di sempadan. Dan inilah angka yang sama. Lebih malang, Afghanistan berpihak pada India, meninggalkan Pakistan. Dan ini perancangan yang dilakukan oleh orang yang sama. Dan Pato Pribowo, saya sebut sekali lagi. Dan dia tersalah. Masa perunding dengan Trump, mikrofon tak tutup. Menyebab percakapannya didengar dunia. Apa yang dunia, tuan-tuan, saksikan esok. Dan berita yang dikeluarkan oleh Hamas sangat kecewa. Hamas sangat kecewa sebab channel Israel mengatakan negara jiran kita bersedia untuk normalisasi dengan Israel. Sekiranya Israel mengiktiraf Palestin, dan sekarang dunia iktiraf Palestin. Dan berita ini sangat mengecewakan Hamas. Yang kami harapkan Indonesia membela kami. Tetapi segera dinafikan oleh Indonesia. Dan gambar presiden mereka disiarkan di jalan-jalan billboard di Israel. Setiap jalan diletakkan, ini hero kita. Ini hero kami. Inilah yang berjuang bersama kami. Dan Indonesia mengatakan tidak, presiden kami tidak pernah akan iktiraf Israel. Israel mengatakan sebaliknya. Saya serahkan, tuan-tuan, jangan marah saya hanya baca berita yang keluar dalam dunia. Saya serahkan pada kita semua untuk kita ambil iktibar. Dan kita ambil iktibar bahawa akhir perjuangan Rasulullah memberikan jaminan bahawa umat Islam akan menang. Dalam hadis sahih Imam Muslim sebagai penutup, Rasulullah bersabda, la taqmasa hatta yuqatil al-sumud al-yahud. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah berlaku perangan antara orang Islam dan orang Yahudi. Faqtuluhum al-muslimun hatta yaktabi al-yahud mi war ahjar was sajar. Dan akhirnya orang Yahudi akan kalah. Orang Islam akan menang. Orang Israel akan berlindung di belakang hajar, di belakang batu dan sajar, pokok. Maka batu dan pokok berkata, ya Masjid, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, dan datang bunuh dia. Illa raqat, kecuali pokok raqat, fainnahu min sajarul yahud, kecuali pokok raqat saja yang tidak bercakap demikian. Dan gambar yang direkam ini, tentera Israel sedang berlindung di balik pokok raqat. Exactly sebagaimana Rasulullah sebut. Dan ma'jaz Rasulullah, sekarang Israel menanam pokok rokok banyak-banyak bukan kerana dia percaya pada hadis ini, dia tak percaya, tetapi adalah mukjizat Rasulullah. Yang kita saksikan, pokok rokok ditanam dan terbakar tahun lepas. Musim kemarau, pokok rokok yang ditanam oleh Israel terbakar, dan kita tahu di bawah pokok rokok itu rupa-rupanya tempat tanah asal binaan orang Palestin yang telah dihancurkan. Dia tanam pokok rokok untuk menggambarkan di situ tidak ada rumah. Bila terbakar, baru tahu ada bekas rumah. Dan tuan-tuan, itulah, marilah kita ambil iktibar, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya alladzina amanu la takhudhul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu sekali-kali mengambil Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Ba'dhum awliya ba'd, dan sebahagian mereka adalah pelindung sebagian lain. Wa may yatallahum minkum fainnahu minhum. Siapa yang mereka sebagai pelindung, maka dia sebahagian dari mereka. Innallaha la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.